KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Kak Nora, dietitian sukan anda. Jadi hari ini Kak Nora nak pergi lebih terperinci sebenarnya tentang cecair ataupun air. Kalau sebelum ni kita dah kata kita perlukan air. Kita nak elakkan dehydration. Jadi untuk episod kali ini kita akan ajar adik-adik pula macam mana nak memilih air yang sesuai untuk aktiviti sukan adik-adik. Kita ada banyak range of air dekat pasaran. Kalau nampak dekat semua supermarket, kita ada variety air sama ada susu, jus, sports drink, energy drink dan juga air biasa. Jadi, air yang mana perlu kita pilih supaya dia dapat membantu meningkatkan prestasi sukan adik-adik. Supaya membantu dan pada masa yang sama tidak mendatangkan keburukan. Mesti adik confused ataupun tertanya-tanya apakah perbezaan semua minuman yang ada dekat pasaran dan bagaimana pula nak memilih air yang sesuai untuk sukan adik-adik. Kalau tentang air kosong, rasanya tak perlu Kak Nora nak cerita lagi. Kita memang dah tahu air kosong tiada kalori dan boleh diambil pada bila-bila masa dengan sukatan yang betul. Kita akan masuk tentang sports drink ataupun minuman sukan. Commonly adik-adik akan nampak pelbagai jenama sports drink yang dikomersialkan. Sports drink sendiri, adakah adik faham maksud dia apakah yang dimaksudkan dengan sports drink itu sendiri? Sports drink ataupun minuman sukan sebenarnya dia ada beberapa kriteria dia yang tersendiri. Adik-adik nak tahu apa kriteria dia? Jom kita tengok. Yang pertama, sports drink perlu ada karbohidrat. Perlu ada karb sebab inilah fungsi yang utama tentang sports drink. Dia memberi penggantian tenaga semasa adik-adik menjalani latihan ataupun pertandingan. Yang kedua, dia ada elektrolit. Elektrolit, antara elektrolit yang akan ada dalam sports drink adalah mungkin dia akan ada sodium, mungkin ada potasium, mungkin ada kalsium ataupun magnesium. Okay? Dan seterusnya dah tentu dia adalah air. Air yang membantu untuk kekalkan hidrasi. Ini kita dah sebut tadi hari tu tentang hydration. Elemen-elemen ini perlu ada di dalam kriteria sports drink. Tapi bukan sekadar jumlah karbohidrat kat sini. Sebab dia ada sukatan tertentu untuk sports drink. Kalau terlalu tinggi, mungkin tak sesuai dijadikan sports drink. Tetapi untuk sports drink, karbohidrat perlulah di antara 4 hingga 8% untuk minuman isotonic sports drink. Ini adalah untuk isotonic sports drink. Kalau kurang daripada 400, kita akan panggil minuman tersebut adalah hypotonic. Atau lebih 8%, kita akan panggil minuman tersebut adalah hypertonic. Yang paling sesuai ambil semasa bersukan melebihi tempoh 1 jam adalah isotonic yang mana kepekatan karbohidratnya adalah di antara 4 hingga 8%. Dikhawatiri kalau berlebihan ataupun kepekatannya sedikit tinggi, dia akan mengganggu penyerapan di dalam tubuh badan. Tetapi kalau kita nak ambil yang kurang, masih boleh tetapi berdasarkan situasi-situasi tertentu yang akan Kak Nora cerita sebentar lagi. Okey, jadi ini adalah definisi sport drink yang adik-adik perlu faham dan dapat membezakan apa peranan ataupun fungsi sports drink sendiri dengan kriteria-kriteria yang ada di sini. Dengan itu adik-adik boleh memilih sama ada minuman tersebut sesuai dijadikan sports drink ataupun sekadar minuman biasa yang hanya membekalkan karbohidrat sahaja.
TV KPM. Jom kita sambung tentang sports drink ataupun minuman sukan ni. Kalau tadi kita dah tahu basic kriteria tentang sports drink, kita dah tahu tentang karbohidrat, elektrolit dan juga air dan tujuan sports drink diminum. Kita tengok ada beberapa lagi kriteria untuk sports drink sebenarnya yang mana kita sebenarnya minum sports drink supaya kita dapat meningkatkan jumlah air yang kita ambil. Okay? Instead of rasa dia plain water, kita nak ada rasa yang lebih sedap ataupun flavor. Sebab itu kalau dekat pasaran, kalau kita perasan, kita akan ada macam-macam flavor sports drink untuk dibeli ataupun digunakan semasa bersukan. Dan kebiasaannya sports drink itu sama ada dia macam flavor dia lemon lime ke orange, rasa-rasa yang senang ditelan oleh adik-adik ataupun ahli sukan yang lain. Itu antara kriteria tambahan tentang sports drink. Dan sports drink ni sebenarnya dia ada suhu yang sesuai untuk diminum. Yang mana suhu yang sesuai ini penting sebab dia meningkatkan penyerapan di dalam kita punya intestine ataupun di dalam usus kita, di dalam perut kita nanti. Dan suhu yang paling sesuai di antara 10 hingga 20 darjah Celsius. Dia tak boleh terlalu sejuk ataupun tidak dalam keadaan yang panas. Suhu yang paling sesuai untuk minum sports drink adalah di antara 10 hingga 20 darjah Celsius. Bila kita sebut tentang commercial punya sports drink ataupun yang disediakan di luar, kita ada yang ready to drink. Antaranya ini antara sports drink yang ready to drink, maksudnya beli, boleh terus minum. Ataupun kita ada juga sports drink yang kita perlu bancuh. Okey, yang ini kita terus minum. So dah tak payah fikir-fikir, just keluarkan duit, beli dan minum. Sebab dia punya kepekatan dah tepat. Tak perlu tambah air, tak perlu buat apa-apa lagi tapi boleh terus diminum. Tapi ada juga yang jenis powder form ataupun jenis serbuk. Yang mana jenis serbuk ni, ini perlu hati-hati sebab ramai yang buat kesilapan bila beli yang powder, dia tak tahu cara bancuhan sports drink itu. Jadi apa yang berlaku bila kita tak tahu cara bancuhan, kita mungkin dapat different dilution, different kepekatan. Yang mana ini akan mempengaruhi kadar penyerapan sports drink tersebut di dalam tubuh badan kita. Kalau macam Kak Nora dekat sekolah, akan remind adik-adik ni dan ajar juga sebenarnya macam mana you nak bancuh sports drink bila you ada game ataupun training. Sebab kalau salah cara bancuhan, you tak akan dapat apa-apa benefit dengan minum sports drink tersebut. Dah lah tak dapat benefit, datangkan kesukaran pula untuk diabsorb ataupun ketidakselesaan perut disebabkan oleh cara bancuhan yang salah. Dan cara bancuhan yang salah bukan sahaja menyebabkan penyerapan terganggu, tapi jumlah karbohidrat yang kita dapat tu akan berbeza. Begitu juga dengan elektrolit yang kita dapat juga akan berbeza. Di end kita mengalami kerugian. Itu antara benda yang kita patut alert apabila kita mengambil sebarang sports drink yang berada di pasaran dalam bentuk powder form ataupun dalam bentuk ready to drink. Okey, kita dah cakap pasal air, kita cakap pasal sports drink. Kita nak cakap pasal energy drink. Okey. Adik-adik biasa dengar pasal energy drink. Semua orang biasa dengar pasal energy drink. Ada terlalu banyak jenis energy drink di pasaran. Sangat banyak. Dan kadang-kadang saya pun rambang mata nak memilih mana satu energy drink yang sesuai. Okey. Jadi kita tengok dekat pasaran tu, ini antara energy drink yang saya jumpa. Okey, biasa kan nampak botol-botol ni kan. Jadi ini adalah salah satu contoh energy drink yang ada di pasaran dan kebiasaannya harganya sedikit mahal. Jadi apa kriteria energy drink ini sebenarnya yang menyebabkan dia berbeza dengan sports drink? Yang pertama, kalau sports drink kita kata pasal karbohidrat 4 hingga 8, maka tapi energy drink mungkin mempunyai kandungan karbohidrat yang sedikit berbeza, sama ada terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi dah tak sampai matlamat kita untuk kadar penyerapan yang terbaik di dalam tubuh badan kita. Yang kedua, energy drink juga dia selalu tambah banyak-banyak bahan stimulan yang lain. Apa antara stimulan yang ditambah di dalam energy drink? Antaranya mungkin kafein, guarana ataupun mungkin akan ada taurine ataupun akan ada banyak juga vitamin dengan mineral yang ditambahkan di dalam energy drink tersebut. Okey. So energy drink mungkin ada extra karbo ataupun gula dan dia mungkin juga menggunakan artificial sweetener ataupun natural. Dua-dua pun mungkin akan gunakan. Okey. Jadi berbeza dengan
sports drink yang kita dah mention sebelum tu. Dan yang paling jelas selalu kita nampak tentang energy drink ni, dia akan claim banyak yang good side of energy drink. Maksudnya good side tu dia akan kata contohnya boost your energy, improve your endurance. Kan? Dia akan menunjukkan yang dia sangat bagus untuk meningkatkan prestasi sukan. Itu kita panggil claim-claim dia lah. So dia nak buat penjualan, marketing strategi, dia akan mention yang dia mengandungi bahan-bahan yang boleh meningkatkan prestasi sukan adik-adik. Jadi ini adalah antara perbezaan yang kita akan nampak di antara sports drink dan juga energy drink. Okey. Kalau kita nak mudah, kita boleh beli je sebenarnya. Tapi kita pun faham kadang-kadang kalau kita nak beli mungkin harganya sedikit mahal ataupun sebenarnya kita tak perlu beli tapi kita boleh hasilkan sendiri sports drink yang mempunyai kepekatan karbohidrat sama macam yang ada di pasaran. Okey. Apa antara bahan-bahan? Kalau ini kita ada yang commercialize. So kita cuba commercialkan diri sendiri punya dekat rumah untuk penyediaan sports drink. Okey. So antara bahan-bahan dia yang paling mudah supaya kita dapat kepekatan yang sama. Kalau tekankan balik kepekatan yang sama untuk dapatkan isotonic sport drink. Okey. So yang pertama kita ada di sini plain water, air kosong. Air kosong ni lebih kurang 350 ml. Boleh masukkan dalam kita punya measurement ni. Dan kita ada sugar. Kita ada sugar dekat sini. 1 tablespoon sahaja sugar dia. Ni pun disukat. So ada figure tu. Kita ada 350 plain water, 1 tablespoon ataupun 1 sudu besar gula. So kita kacaulah dulu gula kita ni supaya dia larut. Kalau guna air panas sikit dulu mula-mula pun tak apa. Biar dia larut sebati kan. Kemudian kita akan letak garam. Okay, penting ini adalah salah satu contoh elektrolit yang ada dekat dalam our sports drink. Berapa banyak nak letak garam sebenarnya pinch pun dah okey. Tapi untuk nampakkan berapa kuantiti dia, angkat sikit ya. Quarter teaspoon. Ini adalah jumlah quarter teaspoon garam Himalayan salt, yang mana kenapa kan orang pilih garam ni berbanding dengan garam biasa? Sebenarnya sodium dia lebih kurang sama, tapi garam Himalayan salt ni dia akan ada extra minerals. Bukan sahaja sodium, dia ada magnesium sikit, dia ada mineral-mineral yang lain dan ada iron juga sikit. So kita letakkan dalam air kita tadi. Dan kita campurkan juga dengan kita punya jus, 100% jus. Kita ada jus orange kat sini sebab kita nak rasa orange. Kalau nak rasa lime, lemon, kita boleh letak lime atau lemon lah sebenarnya. So yang ini sukatan dia lebih kurang 150 ml sahaja. So kita tuangkan semua. Dan kita kacau kita punya sports drink. Okey, kita kacau sehingga larut. Dan sports drink kita dah siap. Mempunyai kepekatan karbohidrat 6%. Fulfill tak kita punya kriteria sports drink tadi? 4 hingga 8% dan ini adalah 6% karbohidrat dalam 500 ml air. Okey. So boleh diminum. Dan sebaiknya kita ambil ni, kita simpan dalam peti ais dulu. Adik-adik boleh sediakan. Kemudian bila time sukan, adik-adik boleh bawa keluar yang sejuk tu dan minum semasa training yang melebihi 1 jam. Okey, perasan tak kat sini? Kalau sebut apa? Training melebihi 1 jam. Bukan bawah 1 jam ya. Kita perlukan sports drink untuk waktu-waktu tertentu. Bukan pada setiap masa kita perlu ambil sports drink. Okey. Untuk yang seterusnya, okey, kalau kita tadi dah nampak energy drink dan juga sports drink, okey atau tidak energy drinks ni nak diambil oleh remaja ataupun kanak-kanak? Banyak soalan ni tanya. Energy drink, remaja dan kanak-kanak. Okey, kalau ikut konsensus konsensus sebenarnya untuk energy drink untuk kanak-kanak ataupun remaja tidak berapa sesuai. Kenapa tak sesuai? Sebab dia ada kandungan bahan-bahan yang tak sesuai untuk peringkat umur tersebut. Contohnya kafein, guarana, yang mana kita bimbang bahan-bahan tersebut yang diletakkan di dalam energy drink tu akan mengganggu prestasi ataupun kesihatan kanak-kanak dan remaja. Contohnya tolerable kafein. Mungkin berat badan tertentu hanya tolerate beberapa kafein. Tapi kalau ambil one shot kafein dalam energy drink mungkin berlebihan sehingga menyebabkan peningkatan blood pressure, tekanan darah akan meningkat dan begitu juga dia akan mungkin akan menyebabkan berlakunya susah nak tidur disebabkan oleh pengambilan
energy drink. Jadi tak sesuai, saya tekankan tak sesuai untuk remaja ataupun kanak-kanak mengambil energy drinks. Tapi untuk sports drink masih dibenarkan. Kenapa dibenarkan pula? Okey, dibenarkan dengan keadaan-keadaan tertentu. Keadaan yang macam mana? Apabila aktiviti sukan tersebut melebihi 1 jam, kalau takat pergi keluar main setengah jam balik-balik dan ambil sports drink, mungkin tak diperlukan sebab kita tak perlukan extra energy untuk bawah 1 jam. Tapi kalau lebih 1 jam long duration, kita mungkin memerlukan energi untuk top up semula dan kita boleh ambil sports drink. Tetapi untuk kanak-kanak dan remaja, perlu pastikan pengambilannya disukat dan bukan diambil setiap hari sebab kita bimbang boleh meningkatkan berat badan juga. Sebab apa-apa pengambilan kalori yang berlebihan akan menyebabkan kenaikan berat badan dan juga mungkin boleh menyebabkan berlakunya masalah dental. Minum all the time dia nak minum minuman yang manis ataupun sports drink ni, bersukan sikit pun dia akan minum, sukan banyak pun dia minum, jadi mungkin akan menyebabkan masalah dental health. Dental health kepada kanak-kanak dan juga remaja. So kita dah ada keadaan yang sesuai, kita nak tunjuk sama ada sesuai atau tidak pengambilan sports drink ataupun energy drink. Untuk yang seterusnya, Kak Nora akan tunjuk kat adik-adik ataupun cerita juga pada masa yang macam mana kita nak ambil sports drink dan banyak mana, pada waktu bila juga atau sukan yang bagaimana pula kita tak perlu nak ambil sports drink langsung. Kita cuma ambil air biasa sahaja. Jadi nantikan Kak Nora supaya adik-adik lebih faham bila nak ambil sports drink, bila nak ambil air. Saksikan selepas ini bersama Kak Nora, dietitian anda. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi kita akan sambung pula lepas ni adik-adik tentang sports drink yang akan kita pilih untuk menggantikan air di dalam tubuh badan kita. Untuk panduan secara am yang adik-adik boleh ikuti untuk memilih sports drink yang sesuai, pertama boleh melihat kepada carbohydrate content ataupun kandungan karbohidrat di dalam minuman tersebut. Pilih berdasarkan kepekatan yang sesuai untuk aktiviti yang sesuai. Kemudian tentang osmolality ataupun kepekatan substans di dalam minuman tersebut bila kita bandingkan dengan plasma darah kita. Seterusnya rasa dia. Sebenarnya bila kita kata tentang rasa ni, ini yang menyebabkan kita nak minum lebih. Kalau rasa dia tak sedap, kita mungkin akan kurang minum dan takkan capai matlamat kita untuk dapat kekalkan hidrasi. Kemudian suhu air tersebut. Suhu air tersebut sepatutnya dalam suhu yang betul supaya kita boleh absorb dengan baik sports drink yang kita minum. Setiap latihan ataupun competition, mungkin kita memerlukan jumlah karbohidrat yang berbeza. Ada ketikanya kita mungkin tak memerlukan langsung sports drink sebab kita tak perlukan extra energy. Jadi jom kita tengok apakah guidelines yang ada untuk membolehkan kita mengetahui sama ada kita perlukan karbohidrat, kita perlukan sports drink ataupun tidak. Yang pertama, tempoh latihan dan juga keperluan karbohidrat. Kalau kita punya training atau games tu kurang daripada 30 minit, kita hanya perlukan air sahaja. Itu pun kalau kita ada kadar perpeluhan yang tinggi. Kalau kita tiada kadar perpeluhan yang tinggi, kita tak perlu pun nak minum air yang banyak. Sekadar cukup sip sebelum latihan, kita dah ada keadaan hidrasi yang baik. Itu 30 minit, kurang daripada 30 minit. Tapi kalau kita punya latihan ataupun competition itu 30 hingga 60 minit, kita boleh suggest untuk ambil 30 hingga 60 gram karbohidrat dalam 1 jam. Untuk mereka yang 1 jam hingga 20 minit, kita dah kata macam endurance, yang endurance
1 jam sehingga 25. Pada masa ini, kalau berlaku banyak perperluan, dia perlu ambil 30 hingga 60 juga. Pada masa yang sama kena ada electrolytes. Sebab kita risau dia ada banyak perperluan. Bila ada banyak perperluan, dia kena gantikan balik electrolyte lainnya. Cuma kena elakkan mengambil air yang berlebihan. Yang mana kalau berlebihan boleh menyebabkan hyponatremia pula. So, dia kena ambil air yang mencukupi mengikut kuantiti yang dia perlukan. Kalau kata tak sweating banyak, tak perlu ambil air yang berlebihan. Fokus kepada karbohidrat sahaja. Kemudian, untuk mereka yang training more than marathon, more than 2.5 hours tu, 2 jam setengah tu, lebih daripada 2 jam setengah, mungkin memerlukan 30 sehingga 90 gram karbohidrat per jam. Lagi tinggi sebab apa? Dia punya game tu lama, long duration, dia perlukan extra karbohidrat ataupun energi untuk backup dia punya sports. Pada masa yang sama, gantikan balik elektrolit yang hilang melalui perperluan. Dan ini penting supaya dia boleh kekal perform sepanjang dia punya event. Kalau yang skill base pula, apa contoh skill base sebenarnya? Kalau skill base sekadar macam memanah, menembak, dia tak pakai energi yang banyak tapi dia masih kena hydrate. Okey? Jadi dia cuma perlu ambil air ataupun sports drink ke ataupun air biasa sekadar keperluan dia sahaja. Jadi itu antara guideline yang paling simple. Adik-adik boleh ikut untuk pastikan adik-adik memilih jumlah kuantiti atau jumlah atau kuantiti sports drink mengikut keperluan. Dan untuk key points yang terakhir yang adik-adik perlu ingat, antara air, sports drink atau energy drink, air adalah yang terbaik, yang mana kita perlukan air pada setiap masa. Tetapi sekiranya memerlukan sports drink ataupun extra energy untuk menggantikan kehilangan tenaga, adik-adik boleh mengambil sports drink dengan berhati-hati. Yang penting pastikan adik-adik tahu apa yang hendak diminum, bila hendak diminum dan banyak mana perlu adik-adik minum. Jadi pastikan adik-adik lepas ni bijak memilih air yang sesuai untuk pastikan sukan adik-adik sentiasa yang terbaik dan pastikan adik-adik kekal hidrasi dengan menggunakan air yang betul. Didik TV KPM